Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Sebelum itu Ustaz nak baca doa dulu. Amro boleh baca doa Amro? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Okey, terima kasih Amro. Bagus. Nampak tak Nampak. gambar apa? Siapa yang tak nampak? Ikan. Okey, ada yang tak nampak? Okey, kalau nampak semua ni gambar ikan. Okey, ya ikan. Takut Ustaz tengok ada yang tak nampak, Ustaz tunjuk ni dulu. Okey, sebelum kita masuk pelajaran kita, Ustaz nak teka-teki sikit. Tapi teka-teki ni, Ustaz rasa awak biasa main ni. Okey, sekarang kita nak main benda ni, hangman ni. Ustaz sebut nama, awak teka je huruf apa. Jawi Teka huruf Jawi, nanti last kali baru dapat jawapan dia. Okey? Okey. Boleh. Tempat kosong 1, 2, 3, 6. Ada 6 tempat kosong. Okey? Jadi Ustaz sebut nama, awak sebut satu huruf Jawi. Okey? Sebut satu huruf Jawi. Kalau tak boleh, kalau siapa yang boleh teka jawapan dia apa, bagi tahu. Okey? Angkat tangan ke, bagi tahu ke, buka mic. Kalau tak boleh, Ustaz akan lukis gambar hangman tu. Okey? Okey, Ustaz tengah-tengah lukis dia. Okey. Yang pertama Fadli. Sebut je satu huruf. Sin. Sin. Okey, sekejap Ustaz tengok ada tak huruf sin. Okey, ada satu huruf sin. Mana Ustaz nak tulis ni? Okey. Agak-agak boleh teka tak benda apa? Fadli, boleh teka tak? Tak. Tak. Okey, Ustaz bagi Syarifah Nomadiah pula. Teka satu huruf. Ke ada jawapan dah? Nomadiah. Syarifah. Alif. Alih. Tengok ada tak jawapan dia alih. Okey, tak ada alih. Buat palih dulu stay. Okey, Nurin, Amalin. Bagi satu huruf. Ya. Ya. Tak ada juga ya. Amru. Wow. Wow. Mana wow. Okey, ada satu. Wow. Boleh teka benda apa, Amru? Tak lagi. Tak lagi. Okey, Hadi. Kaf. Kaf. Mana kaf? Kaf. Okey, malang sekali tidak ada. Iman Nisa. Ra. Mana ra? Okey, bagus Iman Nisa ni. Boleh 2 butir ra ke dia. Boleh teka Iman Nisa benda apa? Tak lagi. Ada 2 huruf gitu. Okey, Bai Haki. Ba. Tambah Haki Bai tu lihat. Ba. Okey. Ba cik baik ada. Hijab lah ke ni Ba. Boleh teka Bai Haki? Tak. Haziq Fahmi. Huruf apa? Mim. Fahmi? Mim. Haziq Fahmi pilih mim. Jeng. Okey. Siapa ni? Almira. Satu huruf lagi Almira. Huruf benda agak-agak. Nun. Okey. Tak ada. Ada lagi tak Ustaz tak panggil nama? Ada dah kan? Okey, terbalik semula pada Fadli. Tak. Bersahur tak? Apa dia? Bersahur. Bersahur.
Orang lain setuju tak bersahur? Setuju. Setuju. Siapa setuju? Dok. Dok. Haziq dah setuju? Setuju ah? Setuju dah. Ya. Ni siapa? Amira dah setuju Amira? Amira setuju tak? Bersahur? Setuju. Setuju? Imam pun setuju. Ramai setuju. Okey. Oleh kerana ramai bersetuju bersahur, maka betul lah. Okey. Bagus. Masuk bersahur ni. Masuk bersahur. Makan sebelum subuh. Makan sebelum subuh. Untuk apa kita bersahur? Puasa. Puasa. Bagus. Okey. Hari ni kita nak tengok tajuk berpuasa. Okey. Minggu lepas tajuk dia. Start buat minggu lepas. Izaki. Tajuk Izaki. Yang berkaitan dengan puasa. Ada Ustaz bagi latihan berkaitan dengan puasa kan? Zakat. Yang berkaitan dengan puasa minggu lepas Ustaz ada bagi video dengan soalan. Kita bincang benda apa minggu lepas? Siapa ingat? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan. Ada satu Ustaz bagi latihan minggu lepas berkaitan dengan puasa. Cuba ingat balik. Kan ada kita bincang tentang pengertian puasa. Tahu? Dalil puasa dengan syarat-syarat wajib puasa. Okay, Ustaz tunjuk sikit benda apa Ustaz bagi minggu lepas. Tahun 6. Yang ni nampak tak? Ada 15 orang jawab. Ingat dah. Ingat dah. Siapa tak jawab? Cakap tangan. Ada tak yang jawab? Oh, ada tak jawab seorang. Okey. Yang ni lah. Sebab Ustaz tengok sini pun tak ramai yang jawab ni. Ada 15 orang yang jawab ni. Makkah tahu lah ke dah tau? Dia dah keluar Makkah ni. Ni nama ni. Syakina, Hadi, siapa lagi? Wajdi, Humairah, Izzah, Batrisha. Ni. Okey. Ni erti puasa. Erti puasa iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey. Itu puasa. Hukum dia adalah wajib bagi orang yang cukup syarat. Syarat wajib. Cukup syarat dia. Kemudian bila dia syariatkan puasa iaitu pada 2 tahun kedua Hijrah. Jadi dalil nakli ayat 183 surah Al-Baqarah dan bilangan berapakah bilangan syarat wajib puasa ada 4. Ni yang kecuali ni iaitu tidak mampu. Ni semua rakam suara ni kita hantar ni. Ni Ustaz suruh baca dalih nakli puasa. Jadi hari ni kita nak sambung tentang puasa ni. Okey. Yang hari ni kita nak sambung. Okey, hari ni kita sambung tentang rukun puasa. Okey. Rukun. Rukun puasa iaitu benda yang wajib ada. Kalau kita nak puasa, nak katakan ibadah itu adalah puasa, benda ni kena ada. Kalau tak ada benda ni, tak ada rukun, maka benda tu tidak dipanggil sebagai puasa. Okey. Rukun pertama, dia rukun puasa ni senang je nak ingat. Dia ada 2 saja. Okey, ada 2 saja. Yang pertama ialah niat. Macam kita semayang kok. Kalau semayang, kalau solat kita tak ada niat, okey, tak ada niat, maka solat yang kita lakukan tu bukan dipanggil sebagai solat sebab tidak ada niat. Sebab niat tu adalah rukun. Begitu juga dengan puasa. Kalau kita kata hari ni kita tak makan, kita tak minum, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi kita tak niat, maka ibadah tersebut bukan dinamakan ibadah puasa. Sebab kita tidak ada niat. Jadi niat ni adalah rukun, salah satu daripada rukun puasa. Nanti kita perincikan apa bila nak niat tu. Yang kedua ialah menahan diri. Tahan diri kita
Maksudnya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Okey? Nanti kita tengok apa dia perkara yang membatalkan puasa. Okey, Ustaz masuk yang seterusnya. Okey, ni kita nak pergi detail sikit macam mana dengan dia katakan dengan niat. Okey, niat puasa. Okey, niat puasa yang kita bincangkan sini ialah niat puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sekarang ni bulan apa sekarang ni? Siapa tahu? Iman Nisa, bulan apa sekarang? Dalam Islam. Rejab. Bulan Rejab. Okey, bulan Rejab. Lepas bulan Rejab? Syakban. Lepas bulan Syakban? Ramadan. Ramadan. Jadi ada berapa bulan? Sebulan lagi kan? Rejab, ni dekat tengah Rejab dah ni. Rejab, Syakban. Lepas tu masuk bulan Ramadan. Lebih kurang dalam 40-50 hari lagi lah untuk kita masuk bulan Ramadan. Jadi hak sekarang kita nak bincang ialah puasa di bulan Ramadan. Okey? Jadi puasa di bulan Ramadan ni, niat puasa hendak dah dilakukan pada malam hari. Okey, mula bila malam hari? Pukul apa? Pukul 7, pukul 8, pukul 9? Agak-agak pukul apa? Malam. Lepas maghrib. Lepas maghrib. Masuk waktu maghrib dah dikira malam. Okey? Waktu maghrib dah dikira malam. Start daripada waktu maghrib tu, kita boleh niat dah. Esok kita nak puasa. Okey, nak puasa bulan Ramadan. Okey, ataupun kita niat ikut Arab pun tak apa, ikut Melayu pun tak apa. Sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dia start daripada maghrib sampailah kata hingga sebelum terbit fajar. Maksud apa? Sebelum terbit fajar. Terbit fajar tu maksud Sebelum subuh. Sebelum waktu subuh. Okey, daripada waktu maghrib sehinggalah sebelum waktu subuh, itu kita boleh niat. Okey, niat untuk puasa Ramadan. Itu dipanggil malam. Pada waktu malam. Bila dah masuk waktu subuh, tak boleh niat lah. Okey. Soalnya kita daripada maghrib sampai ke sebelum waktu subuh tu, masa itulah kita kena niat. Sama ada kita nak niat waktu isyak ke, pukul 1 pagi ke, pukul 2 pagi ke, ikutlah. Tapi biasa hak kita buat ialah kita niat sebelum kita tidur. Kan? Sebelum kita tidur tu kita niat lah. Esok insya-Allah kita nak puasa nawaitu sauma ghadin an adai fi syahr ramadana hazihi sanah lillahi ta'ala. Baru kita tidur. Okey. Sama ada kita terkejut ataupun tidak ke masa sahur tu, dah kita dah niat dah malam tersebut, maka esok kita boleh berpuasa. Mana puasa kita dikira lah. Sebab tu kalau kita niat ni, biasa kalau pergi kat surau, Tok Imam satu Ramadan tu dia akan ajar kita supaya berniat untuk sebulan. Okey, sebulan dalam bulan Ramadan. Boleh juga. Sebab apa Tok Imam suruh niat gitu? Siapa tahu? Hadi. Kenapa Hadi? Kenapa Hadi? Tok Imam ajak kita berniat, sama-sama berniat selepas pada kita terawih tu, sebulan lalu niat. Sebab apa? Agak-agak. Amru, boleh tak? Amru. Takut lupa kot. Pandai. Takut lupa. Kita ni kadang-kadang nak sebulan tu, ada setengah-setengah orang ni dia lupa nak niat ikut hari. Ikut hari. Hari yang keempat tu dia ingat nak niat. Okey. Contoh dia ingat nak niat. Letih sangat puasa pada hari tersebut. Tidur. Siapa tak ingat nak niat. Kejut-kejut lepas orang sahur dah. Masuk subuh dah. Aku tak niat ni. Macam mana? Kan? Jadi tak puasa aku ni. Dia pun ingat balik pada hari yang pertama dia berpuasa tu. Dia dah berniat untuk sebulan puasa. Jadi dia boleh puasa lah. Ada kawan awak tanya. Kalau kita kalau tak niat malam tu tak sah ke puasa? Tak sah lah. Tak sah Kalau bulan puasa, bulan Ramadan, kalau kita tak niat pada malam hari, maka puasa kita tidak dikira puasa sebab rukun kita dah tinggal dah. Okey.
untuk puasa Ramadan kita kena niat pada waktu malam. Jadi patutlah kita untuk berjaga-jaga pada hari yang pertama tersebut kita kena niat untuk puasa sebulan. Tapi hari-hari lain tu kita kena buat juga. Sebut macam kata hadis tadilah, takut hari yang lain tu kita terlupa. Terlupa nak niat pada waktu malam, tiba-tiba terjaga lepas subuh dah. Sebab kita terlalu penat. Jadi kita pakai niat yang hari pertama tu. Kita berpuasa pada sebulan, untuk sebulan bulan Ramadan. Jadi niat ni kena malam. Ini untuk puasa Ramadan. Macam mana nak niat? Tu. Itu lafaz niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanah lillahi ta'ala. Kalau dah ingat ikut bahasa Melayu, ikut bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Tapi Ustaz rasa ingat belaka ni tau. Nyanyi lagu Raihan tu kan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh ingat belaka ni? Kan dia dah ingat? Cuba angkat tangan. Siapa dia ingat? Nak puasa Ramadan ni dekat dah ni. Siapa dah ingat lafaz niat dia? Kalau dah ingat ikut Melayu, ikut Arab, kita niat ikut Melayu. Ada? Okey, Ustaz nak test. Ustaz nak padam balik ni. Okey. Lepas tu Ustaz nak tanya seorang-seorang. Okey, Ustaz panggil nama dah. Kita mula daripada Almira. Baca niat, lafaz niat puasa. Buka mic tu Almira. Nawaitu sauma radin an adai fardi. Nawaitu sauma ghadin. Nawaitu sauma radin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Fadli. Nawaitu sauma radin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Siapa? Fadli. Syarifah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Nurin Amalin. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Amru. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Siapa lagi ni? Hadi. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja
Aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, Iman Nisa. Nawaitu Sauma ghadin. sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa Esok hari pada bulan Ramadan tahun ini. kerana Allah Ta'ala. Okey, Iman Nisa. Baihaqi. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana. Syahri Ramadana. Syahri ramadana. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Hazif Fahmi. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, Nasri baca tu niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an ada'i syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nasri an ada'i fardi. An ada'i fardi ramadana Syahri Ramadana. syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Bagus dah tu. Ada lagi tak baca? Semua baca Arisha dah baca lagi Ustaz. Arisha. Mana Arisha? Arisha, mana Arisha? Baca Arisha. Tinggal dah seorang Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Jadi kena ingat tu kan, sebab kita nak puasa dah ni. Ingatkan balik macam mana kita nak berpuasa. Okey, sebenarnya ni niat dia. Siapa-siapa yang tak lancar lagi tu bolehlah rujuk buku teks muka surat 117 kalau ada buku teks dengan awak Okey, yang seterusnya yang kedua. Okey. Yang kedua, Ustaz kata tadi rukun yang pertama niat, kan? Rukun yang kedua ialah menahan diri. Okey. Contoh menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Kita tahan diri kita, maksudnya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Nanti kita akan perincikan banyak perkara yang membatalkan puasa. Ni dia bagi contoh. Okey. Seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Okey. Melebihi had dia. Okey. Contohnya kita masukkan lubang hidung kita tu adalah rongga yang terbuka. Okey. Kita masukkan jari kita sampai setengah jari tu masuk dalam lubang hidung. Okey, masuk dalam lubang hidung. Kita korek hidung, masuk dalam lubang hidung kita sampai setengah jari. Itu melebihi had dia dah. Okey. Kalau kita gatal hidung, dalam hidung tepi-tepi je kita korek hidung kita tepi saja, tak masuk sampai seinci ke setengah inci ke, itu tidak mengapa. Jangan kita korek sampai melebihi had. Okey. Setengah korek masuk dalam lubang hidung tu, nak korek letak hidung sampai ke sejari masuk dalam lubang hidung. Sampai ke 1 inci. 1 inci, 2 inci. Kalau ia sikit-sikit tak apa. Dia duduk luar saja. Itu maksud dia, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ini contoh. Ada lagi perkara-perkara yang lain yang boleh membatalkan puasa jika sekiranya kita lakukan. Jadi rukun yang kedua, kita tahan diri kita
daripada melakukan perkara tersebut. Bila ni? Iman Nisa, bila tak boleh buat perkara yang batalkan puasa ni? Siang ke malam? Siang. Siang. Sebab siang kita puasa siang saja, malam kita tak puasa. Okey? Malam tu kalau kita nak korek hidung, korek lah banyak-banyak. Kan? Korek lah nak korek setakat mana pun. Tapi siang kita kena jaga. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka melebihi hak dia. Okey? Okey, itu contoh menahan diri maksudnya kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa pada waktu siang, pada waktu kita berpuasa. Malam tak apa, lepas berbuka boleh buat perkara yang membatalkan puasa. Kalau siang masa kita tengah berpuasa, kita tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita lakukan juga, puasa kita batal. Kita kena gantilah. Okey. Seterusnya, kita tengok sunat puasa. Okey, sunat puasa. Perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan semasa kita berpuasa. Ini bukan perkara yang membatalkan puasa. Sunat ni bila kita buat dapat apa? Nasri. Kalau sunat, perkara sunat kalau kita buat dapat apa? Pahala. Dapat pahala. Okey, sunat ni maksudnya bila kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, dapat apa Haziq? Dapat dosa tak Haziq? Tak dapat dosa, tak dapat pahala. Tak dapat dosa, tak dapat pahala. Okey, dan juga tidak membatalkan puasa kita. Sebab ini perkara sunat. Okey, antara perkara sunat, Amru angkat tangan. Nak tanya ke Amru? Tertekan. Tertekan. Okey, baik. Okey. Perkara sunat yang pertama, ni iaitu kita bersahur. Okey, bersahur macam tadilah kita teka-teka tadi tu bersahur. Bersahur pada waktu malam. Okey, pada waktu malam. Nanti kita tengok bila kita boleh bersahur, disunatkan untuk bersahur ni. Jadi bersahur ni kita makan pada waktu malam lah, sebelum waktu subuh. Okay, sebelum waktu subuh, sebelum fajar keluar. Itu masuk waktu subuh. Makanlah apa-apa nak makan. Makan kurma ke, makan nasi ke. Okay. Bersahur ni adalah untuk kita mendapat barakah. Okay. Mendapat barakah dan membantu kita untuk puasa esok hari. Mana tahu kita puasa, tenaga yang kita tak ada tu, daripada kita makan sahur tu, kita boleh bertahan untuk berpuasa daripada pagi sampai ke malam, daripada waktu subuh sampai ke masuk waktu maghrib. Okey, bersahur ni kita makan sedikit ke makan banyak ke ikut. Kalau kita rasa selera tu makan banyak. Ada setengah orang tu bangun sahur dia minum air je, boleh juga. Ataupun dia makan kurma je, boleh. Okey, yang seterusnya ialah perkara sunnah yang kedua berkaitan dengan sahur juga ialah mentakhirkan sahur. Okey, kita disunatkan mentakhirkan sahur. Masuk mentakhirkan. Tu Arisha. Masuk mentakhirkan Arisha. Mengakhirkan. Okey, mengakhirkan maksudnya melewatkan sahur. Melewatkan sahur. Okey. Sahur betul dah waktu malam, tapi kita disunatkan lewatkan sahur. Okey, sebelum masuk waktu subuh atau terbit fajar. Okey, dalam 15 minit, dalam setengah jam, kita boleh sahur pukul 1, boleh. Okey, 1 pagi kita bangun pagi, pukul 1 kita sahur. Boleh, tapi tidak disunatkan. Okey, yang sunat dia ialah kita melewatkan sahur. Melewatkan sahur atau 15 minit ataupun setengah jam sebelum waktu subuh. Itu sunat. Okey, jangan kita sahur-sahur sampai sahur dah ingat tiba-tiba masuk waktu subuh. Bila dah orang azan tu kita kena kawan awak dia tanya. Maksudnya kita sahur ni maksudnya kita makan. Makan ataupun minum sedikit. Kalau kita bangun sahur, kita bangun saja dok makan benda, itu bukan sahur, itu bangun sahur. Dok makan sahur. Kita bangun tapi kita dok makan benda. Jadi dok sunat kok, sebab kita sahur ni ialah kita makan.
Okay, makan atau minum. Kalau kita bangun sahur-sahur saja tak? Sah tak puasa dia? Okey, sah puasa. Kalau dia dah niat, okey, dia dah niat tapi dia tak bangun sahur, dia puasa esok, sah puasa dia. Boleh dia berpuasa. Sebab puasa bukan rukun. Yang rukunnya adalah niat tadi. Sahur ni adalah sunat. Sunat. Puasanya sah. Okey. Dan bersahur ni kita disunatkan melewatkan sahur. Okey, sebelum waktu subuh kita sahur. Contoh kalau kita terlewat bangun. Okey. Dalam 5 minit lagi nak sahur. Nak waktu subuh. Kita boleh bersahur. Sahur dah. Sahur ikut sempat kita makan. Kita bajet, kita bangun sahur tu, kita bajet bila kita makan tu boleh habis sebelum masuk subuh. Okey. Sebelum masuk subuh. Kalau kita rasa makan ayam tu okey, kita boleh makan sebelum masuk waktu subuh, kita makanlah. Ataupun kita minum air 2-3 minit lagi nak masuk waktu subuh. Kita pasti benda tu sahih dah masuk subuh lagi. Kita pun minum air. Okey, minum air. Boleh. Okey. Boleh kita makan dia sikit. Kita bangun, kita ambil berkat untuk sahur tu. Ambil kurma ke sebutir kan, makan. Ambil kuih ke sikit makan. Sebab dah kita bangun lewat. Kalau kita bangun lewat tu, kita pergi makan nasi sampai sepinggang, letak nasi dalam pinggang sampai sepinggang, makan. Tiba-tiba tengah-tengah makan orang azan subuh. Macam mana nak buat? Makanan yang ada dalam mulut kita tu kita kena buang. Jangan kita telan. Kita tengah-tengah makan, orang azan subuh, makanan kita tak habis lagi, makanan dalam mulut kita tu kita kena buang lah. Kena kehek lah. Kena koma. Lepas tu kita puasa. Kalau kita orang tengah azan, kita masih telan makanan kita tu, maka tak jadilah. Puasa kita batal lah. Sebab dah masuk waktu subuh. Faham tak? Boleh maksudnya bila kita bangun, kalau terlewat sangat, sikit lagi nak masuk waktu subuh, kita kena bajet lah. Makanan yang kita nak makan tu, sahur yang kita nak makan tu, biar kita boleh habis sebelum orang azan. Okey, sebelum orang azan. Okey. Jadi kita disunatkan untuk melewatkan sahur. Okey, tapi kalau ada orang kata, aku bangun sahur kah? Tadi pukul 1, pukul 2. Tak apa, tapi tak dapatlah sunnah. Okey, sunnah Nabi tu. Okey, sunnah Nabi ialah melewatkan sahur. Okey, kalau sebelum waktu subuh. Jangan lepas ada subuh. Dia kata nak lewat dengan sahur, lepas waktu subuh tu bangun, pergi makan. Sebab apa Ustaz kata boleh melewatkan sahur? Salah tu. Sebab waktu subuh tu dah habis dah waktu sahur. Okey? Boleh Okey, yang seterusnya ialah menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka ni apa dia? Bukannya pukul 6, pukul 7 tu kita makan dah. Sebab nak segera berbuka. Bukan maksud itu. Kalau sahur tadi kita mentakhirkan sahur. Okay, melewatkan sahur. Tapi bila dah masuk waktu berbuka, kita disunatkan menyegerakan berbuka puasa. Contoh, orang dah azan dah. Okay, orang dah azan maghrib. Kita disunatkan bila dengar orang azan maghrib, kita berbuka terus. Okay, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa lagi? Doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Terus makan. Jangan tunggu azan habis. Dah masuk waktu maghrib, terus berbuka segera. Itu maksud segera. Okey? Jangan kita orang dah azan lagi, dah azan maghrib lagi, kita nak segera buka dah, kita pergi makan lalu. Batal puasa kita. Okey? Walaupun kita berbuka seminit lagi, orang dah azan lagi, kita buka dah seminit awal daripada orang azan. Batal puasa kita. Sebab dah masuk waktu lagi. Okey? Bila kita dah pasti, kita dengar dah orang azan, Allahu Akbar, terus kita makan. Okey? Itu maksud menyegerakan berbuka. Jangan kita kata, aku tak lapar lagi ni, aku nak pergi mayang maghrib dululah. Lepas mayang maghrib baru nak berbuka. Itu bukan sunnah. Okay? Yang sunnahnya ialah menyegerakan berbuka puasa apabila dah masuk waktunya.
Waktu maghrib itulah. Okey. Konon-konon lah dia rasa gagah lagi, rasa kuat lagi. Tak apalah, waktu maghrib aku tak mau makan lagi. Aku nak makan lepas isyak. Atau nak makan lepas mayang maghrib. Itu salah tu. Sebab dia tidak menyegerakan berbuka puasa. Tak dapatlah sunnah dia tu. Puasa dia batal tak? Tak batal puasa dia sebab dia tak buka lagi. Tapi dia tak dapat sunnah lah. Sunnahnya maksudnya segerakan berbuka puasa. Makan buah kurma ke, minum air ke. Makan buah kurma, lepas tu pergi solat. Lepas solat maghrib, baru balik semula makan nasi. Makan benda-benda yang berat. Ataupun dia minum air dulu. Minum air dulu. Lepas tu dia dah berbuka tadi, dia pergi sembahyang maghrib. Lepas tu dia balik semula, dia makan nasi pula, benda-benda yang berat. Okey, boleh macam tu. Okey. Yang seterusnya ialah berbuka dengan rutab atau tamar. Okey. Ada tak orang yang tak suka makan wakhama? Cuba angkat tangan. Ada juga ada tak suka makan wakhama? Ada tak suka makan wakhama? Ada tak? Biasa bulan puasa kan orang beli buah kurma, mak ayah kita beli buah kurma. Okey. Sebenarnya buah kurma tu sunat kita makan semasa kita berbuka. Okey, sunat. Kalau kita makan buah kurma, kita niat ikut sunnah Nabi, kita dapat. Berbuka dengan rutab. Rutab ini ialah kurma basah. Tamar ialah kurma kering. Okey. Buah kurma tak, kita panggil buah kurma je. Tapi kalau orang Arab, dia ada nama dia, nama khas dia. Kalau rutab, tamar yang basah. Kalau buah kurma yang basah. Kalau tamar, buah kurma yang kering. Okey. Jadi kalau orang bagi kita buah kurma tu, makanlah, ambil sunnah, ambil berkat. Dapat sunnah kita. Makan buah kurma sikit, lepas tu pergi semayang. Lepas tu balik semula baru makan nasi. Okey, mulakan kita makan dengan buah tamar atau rutab ni. Kemudian yang seterusnya ialah berdoa sebelum berbuka. Kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Okey. Ataupun kita berdoa sebelum tu lagi. Sebelum berbuka tu lagi, sebelum kita tengok 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib, kita dah berdoa, doa yang panjang-panjang tu. Sebab doa sebelum berbuka ni adalah berkat. Doa panjang, nak luluh peksa ke, nak jauhkan kita daripada COVID ke, kita doalah sebelum waktu berbuka tu. Kalau nak doa panjang sebelum tu lagi. Agak-agak lah 5 minit ke 3 minit sebelum orang azan ke, kita doa lah. Baca ikut Melayu pun tak apa. Bila nak berbuka tu, nak makan nak berbuka tu, kita baca Allahumma laka sumtu. Boleh, okey? Itu sunnah puasa. Okey, itu di antara sunnah berpuasa. Sebenarnya sunnahnya ada banyak lagi. Nanti awak kena carilah. Mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Contohnya mengumpat dan sebagainya. Baca Al-Quran, itu sunnah juga. Sebenarnya banyak. Boleh cari dalam internet ke, search apakah perkara-perkara sunnah yang boleh kita lakukan semasa kita berpuasa. Saya rasa sampai kita bincang hari ni 2 je dulu. Rukun dengan sunnah puasa. Okey? Minggu depan tu masuk yang syarat sah puasa. Ada yang tanya tak? Lepas ni Ustaz akan bagi link dekat dalam grup tu untuk awak jawab soalan. Boleh? Boleh. Okey, jawab soalan, hantar tu. Okey, kita akhiri kelas kita. Nanti lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.